Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini ada dua cerita. Tapi kedua-dua cerita dia memang power, lain daripada yang lain. Mesti akan ada perasaan tak puas hati, terutama cerita yang kedua. Nanti Abang ceritakan. Cerita yang pertama kita start dengan yang santai-santai dulu. Jadi sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang baik, yang banyak untuk kita semua, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan menganugerahkan syurga, rahmat dan kebahagiaan dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang YouTuber namanya Atif Syauqi TV. Dia sampaikan kepada abang melalui email. Kisah kali ini memang menarik, pengalaman daripada Atif. Cumanya kali ini abang nak gunakan nama Ali. Sebab Ali adalah nama ayah salah seorang daripada kita-kita semua penonton. Yang mana Pakcik Ali baru aja meninggal dunia dalam beberapa hari yang lepas. Jadi marilah sama-sama kita mendoakan semoga Pakcik Ali ditempatkan di kalangan yang beriman dan ditempatkan di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai kenang-kenangan, abang gunakan nama Ali sebagai watak utama untuk cerita kali ini. Jadi kisah ni berlaku pada waktu tu Ali masih lagi sekolah. Jadi Ali ni dalam waktu persekolahan dia banyak berpindah randah sebab bapa dia bertugas sebagai seorang yang, kalau tak silap abang, seorang yang bertugas sebagai seorang keselamatan, ahli keselamatan negara. Berbelit sikit abang cakap ni. Jadi disebabkan itu ayah dia selalulah berpindah randah dan akhirnya mereka semua menetap dekat Kuala Terengganu. Jadi dengan kata lain, Ali akan bersekolah dekat Kuala Terengganu daripada umur tingkatan 4 sampai habis sekolah tingkatan 5. Waktu tingkatan 4 tu, Ali terpilih sebagai salah seorang yang boleh dikatakan pemimpin pelajar lah dalam sekolah dia pada waktu tu. Jadi Ali dihantar dengan beberapa orang kawan dia pergi ke satu kem motivasi. Jadi kem motivasi ni tujuannya adalah untuk meningkatkan keyakinan diri supaya Ali terdidik menjadi seorang pemimpin di masa akan datang. Abang tak pernah pergi camp tu. Sebab tidaklah begitu terpimpin. Cerita lama je lah. Okey. Jadi Ali kata dia seronok sangat nak pergi camp motivasi tu. Dan hanya 35 orang sahaja pelajar yang dipilih daripada ratusan pelajar untuk pergi ke kem motivasi tu. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang cerdik, yang bagus, ada potensi masa depan aja yang dijemput untuk ke kem tu. Tapi yang tak sedapnya, kata Ali, lokasi kem tu nak dibuat adalah di pantai sekitar Kuala Terengganu. Dia kata dekat pantai tu ada satu resort. Tapi resort tu boleh dikatakan agak usang jugalah sebab dah lama dibina. Jadi dekat situlah lokasinya diorang semua akan ditempatkan seramai 35 orang ditempatkan di camp tu. Jadi dia kata daripada jalan besar nak pergi ke camp tu memakan masa lebih kurang 1 jam. Maksudnya jauh ke dalam kalau tak silap abang, dia kata. Ramai-ramailah dia orang naik bas. Semua sekali lebih kurang 2 bas. Bas lelaki dengan bas perempuan. Jadi bila sampai dekat lokasi kejadian, Ali tengok aja, masuk aja dekat pintu masuk, dia kata dia dah rasa tak sedap hati. Tengok keadaan sekeliling bersemak bersamun. Oh, lupa abang nak beritahu, cerita kali ni tak tahulah tahun bila. Tapi kalau tengok daripada susul galur ceritanya, macam lebih kurang tahun 2020 ataupun 2019 lah macam tu. Waktu tu Ali tingkatan 4 lagi. Sekarang dah habis belajar lah, dia kata. Jadi bila sampai dekat tempat tu, dia tengok semak samun dengan sawang-sawang pokok menjulang tinggi. Boleh kata kalau selak-selak jumpa ular anaconda, memang tak terkejut. Memang tempatnya tidak dipelihara dengan baik. Memang sesuai untuk menjadi habitat benda-benda terlarang macam tu. Maksudnya benda berbisa. Jadi dia kata disebabkan tu, okeylah tak ada masalah. Diorang pun dibahagikan kepada 2.
Satu grup perempuan duduk dekat satu asrama dan satu grup lelaki duduk dekat dalam satu dom lain. Kedudukan antara asrama lelaki dengan asrama perempuan agak berjauhan. Cumanya kata Ali yang tak sedapnya ialah asrama perempuan tu kau main cantik lagi dia punya ciptaan. Maksudnya asramanya masih lagi terjaga, masih lagi dicat elok. Tapi bila tengok asrama lelaki macam 2-3 minit lagi nak runtuh, dia kata. Dahlah asrama lelaki diperbuat daripada kayu. Jadi dengan kata lain, kalau tak dibela, tak dicat elok-elok, memang serupa-serupalah macam rumah berantu. Tapi itulah yang terpaksa diorang terima, hakikat. Kita kena dahulukan wanita sebabnya sebagai menghormati golongan wanita dan ibu. Abang jangan tersalah cakap. Walaupun banyak kali putus cinta. Okey, kita sambung. Jadi dia kata, waktu tu dia kata macam tak puas hati juga sebabnya kenapa perempuan aja yang dapat tempat cantik, lelaki mesti dapat tempat yang usang. Tak apalah, dia kata mungkin itu dah takdir. Waktu dia orang sampai tu tengah hari tu. Bila dia masuk je dekat dalam kawasan asrama lelaki, asrama tu berbentuk L dan dalam tu berbentuk dom. Dengan kata lain, bila masuk je dalam tu semua penuh dengan katil bujang. Tapi katil tu diletak sebagai single katil lah. Satu, bukan double decker. Jadi di setiap sebelah katil tu diletakkan almari kayu. Okay. Lepas tu yang tak seronoknya pula, pintu masuk asrama tu tak boleh dikunci. Jadi dia boleh ditutup, tapi kalau digoyang-goyang sikit, pintu tu akan terbuka secara automatik. Jadi dia orang kena ready lah, mungkin tengah malam kalau ribut taufan, benda tu terbuka, redha je lah kan. Lepas tu pula nak jadi cerita asrama lelaki tu, kita cerita asrama lelaki lain sebab asrama perempuan tak ada apa-apa pun, dia ceritanya kat asrama lelaki. Jadi dekat asrama lelaki tu dikelilingi dengan tingkap nako yang tarik gitu-gitu tu. Okey, bukan tingkap daun, tingkap nako. Lepas tu banyak pula lubang-lubang dekat tingkap tu. Dengan kata lain, tingkap tu dah banyak yang pecah. Jadi bila diorang masuk dekat dalam bilik dom tu, berebut-rebut nak katil, diorang semua nak katil yang tidak ada tingkap pecah di kepala katilnya. Dengan kata lain, ada katil-katil yang diletakkan di mana kepala tingkapnya pecah. Jadi kalau tidur seram-seram juga. Takut-takut kalau tengah-tengah tidur ada orang menjengah daripada luar tingkap. Bahaya. Tapi disebabkan Ali ni malas nak merebut, akhirnya Ali adalah orang yang terpilih, salah seorang mendapat katil yang atas kepala katilnya ada beberapa tingkap pecah. Dengan kata lain, memang berlubang. Kalau tidur boleh nampak malam. Kalau tidur boleh nampak luar. Tidur malam boleh nampak luar. Jadi dia kata nak buat macam mana? Redha je lah. Takkan nak berebut dengan kawan-kawan. Di hujung dom tu pula ada bilik air. Dan bilik air dia sangat menyedihkan. Dia kata walaupun Ali ni dia kata duduk kat rumah kampung. Tapi dia kata ini bilik airnya tak terjaga. Penuh dengan lumut. Boleh dikatakan kalau tengok sekali imbas, memang kat dalam tu ada makhluk alam sebelah. Memang teruk sangat keadaannya. Tapi nak buat macam mana, diorang pun kemas-kemas lah. Dan jadi teruknya lagi, setiap katil yang ada dalam bilik dom tu, semuanya berhabuk. Bila tepuk je bantal, boom, rabuk, berserebak satu kawasan. Bukan satu katil je, semua katil macam tu. Tapi nak buat macam mana kan, dah memang itu je tempat yang disediakan oleh pihak penganjur, diorang redha je lah. Jadi kemas-kemaslah katil daripada daripada tersedat sampai masuk ke kawasan camp tu, sampailah ke petang, diorang duduklah kemas katil, sapu-sapu apa yang patut, dan sebab malam tu tak ada aktiviti apa-apa, malam tu terus tidur. Jadi dia kata, okeylah, semuanya dungdang-dungdang, dipendekkan cerita, selepas minum malam, makan malam, semuanya dah settle. Sebab besok pagi diorang akan buat aktiviti bermula esok pagi sampailah 2 hari selepas tu. Dengan kata lain, abang nampak cerita ni macam bermula pada hari Jumaat lah lebih kurang. Sebab Jumaat diorang datang, Ahad diorang balik, lebih kurang ya. Jadi dia kata, okey, malam tu pun nak tidur lah. Masalah yang paling ketara, yang paling menyakitkan hati adalah pintu depan tak boleh buka.
Dahlah katil si Ali ni memang dekat dengan pintu, tak jauh dengan pintu. Jadi cubalah diorang sendal apa benda, buatlah segala macam bentuk nak menyendal, nak membuatkan pintu tu tertutup. Tak boleh juga, pintu tu terbuka juga. Jadi malam tu terpaksalah diorang tidur dengan keadaan pintu yang sedikit terbuka tapi tak terbuka terus, sebab dah dihalang dengan beberapa barang supaya pintu tu terus tertutup. Okay. Jadi dia kata malam tu keadaan lebih kurang macam kita boleh rasa tahu kalau malam tu malam yang tak seronok, malam yang berhantu. Jadi itulah malam yang dirasai oleh Ali. Ada beberapa pelajar termasuk Ali yang tak boleh nak tidur, tak boleh nak lelap. Jadi disebabkan tak boleh nak lelap, Ali pun duduklah dekat atas katil. Dia tak jadilah dia nak tidur. Waktu tu lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Jadi rupanya bila Ali bangun duduk, ada 2-3 orang, salah, rasanya lebih daripada 5 orang pun duduk juga sama-sama tergelak. Engkau tak boleh tidur ke? Aku tak boleh tidur. Sama-samalah tak boleh tidur. Jadi diorang semua berkumpullah dekat katil Ali dengan tujuan untuk berborak-borak. Ada di kalangan diorang yang bawa cekedis dengan juga air kotak. Dengan kata lain, itu adalah bahan cantik untuk berborak-borak kalau tak boleh tidur malam. Jadi diorang berkumpul kat katil Ali sebabnya katil Ali dekat dengan pintu keluar. Kalau apa-apa terjadi, diorang boleh meloncat keluar. Jadi dia pun berborak. Ali sewaktu berborak tu, dia punya badan dan muka dia menghadap ke pintu. Sebabnya dia sambil menangkut macam ni, baring. Cerita. Jadi dia tengok ke arah pintu. Kawan-kawan dia pun berborak. Tiba-tiba Ali nampak ada satu makhluk macam beruk, berbulu, mata merah dekat bawah satu pokok, betul-betul menghadap pintu keluar asrama diorang. Jadi mula-mula Ali ingat benda tu macam setakat monyet. Sebab mungkin dia kata monyet tu keadaannya besar. Tapi bila dia tengok keadaan benda tu, kalau monyet pun dia tak akan duduk dekat satu tempat duduk diam macam tu sambil matanya terjegil-jegil pandang pada Ali. Tapi Ali yakin itu adalah makhluk, bukan monyet. Tapi dia tak berapa nak takut sangat sebab waktu tu di katil dia ada beberapa orang kawan dia lagi. Tapi bila kawan-kawan dia tengok Ali senyap, diorang pun pandanglah ke arah mana Ali pandang. Jadi bila diorang semua pandang ke arah luar, masing-masing yang tadinya borak rancak jadi senyap, tak cakap. Lepas tu diorang pun macam bila dah nampak tu, diorang dah tengok, diorang pun diam, diorang pun pandang sesuatu sama lain dan teruskanlah berborak seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku. Sebenarnya masing-masing tengah takut. Jadi diorang teruskanlah borak. Bila terus borak, Ali nampak benda tu berjalan. Dia bukan berjalan, dia macam terbang ke arah mereka. Dan kali ini benda tu betul-betul dekat kawasan balkoni asrama diorang. Dan benda tu nampak semakin jelas. Bentuknya seperti beruk, tingginya lebih daripada 2 meter, matanya merah, mulutnya terkunci rapat. Jadi bila dah macam tu, Ali dah cuak. Dia cuit kawan-kawan dia. Bila kawan-kawan dia kena cuit, masing-masing tak bertanya, terus pandang ke arah mana Ali pandang. Dan diorang pun semua nampak benda tu berdiri betul-betul dekat kawasan balkoni depan pintu masuk. Dengan kata lain, diorang tahu sebenarnya perbuatan diorang semua diperhatikan oleh makhluk tu. Jadi masing-masing rasa macam dah tak selamat. Semuanya berterabur balik ke katil masing-masing dan semuanya masuk dalam selimut. Termasuk dengan Ali. Ali selimut seluruh badan dia dengan keadaan berpeluh satu badan sambil menggigil. Waktu tu Ali dengar pintu bilik diorang digegarkan dengan kuat. Ali tahu itu adalah perbuatan makhluk berbulu bermata merah. Tapi Ali tak berani nak buka mata. Ali diam je. Begitu juga dengan kawan-kawan dia yang lain. Jadi waktu tu, bila pintu bilik tu digegarkan, disertakan dengan suara. Dan suara tu bunyi macam mendedau. Oh, macam tu lah.
Sambil dia goyang-goyang pintu, dia goyang. Pintu tu tak terbuka luas kan, dia ada terbuka sikit. Memang nampak celahan pintu tu. Jadi tiba-tiba tengah-tengah dia orang semua ketakutan, bunyi benda tu sambil pintu tu digoyangkan. Tiba-tiba tak ada satu bunyi pun dikeluarkan. Seolah-olah benda tu dah pergi daripada situ. Dan tak semena-mena waktu tu baru nak rasa aman, pintu tu bunyi macam kuat gila, bang, seolah-olah diterajang daripada luar. Waktu tu Ali kata dia rasa nak terkencing. Kalaulah ada air kencing dalam kundi kencing, waktu tu dia memang basah dekat katil, memang dia sure terkencing. Dan dia tahu benda tu menendang pintu untuk masuk. Tiba-tiba dengar suara orang, suara sesuatu menjerit. Dia menjerit, bunyinya macam ni. Bangun! Waktu tu Ali kata memang sah benda tu nak makan dia. Dia ready untuk dimakan. Dia dalam ketakutan yang teramat sangat. Tapi rupanya yang jerit pada waktu tu adalah cikgu yang jadi pengiring pada malam tu. Jadi bila cikgu tu cakap, bangun, bangun, saya ni cikgu, bangun, semua kena bangun segera. Jadi bila dengar macam tu, takkanlah makhluk berbulu tu cakap macam tu, takkan, mustahil. Mana pula dia belajar cakap macam tu kan. Jadi Ali pun beranilah nak selak muka dia, tengok rupanya cikgu dia yang menjerit-jerit dekat tengah-tengah dom. Lepas tu dia orang semua tanya, kenapa tiba-tiba cikgu suruh kita orang bangun? Cikgu dia bagi arahan simple. Kemas barang, malam ni kita balik. Jadi yang lain-lain ni terpinga-pinga bangun tidur, kenapa nak kena kemas? Tapi Ali dengan beberapa orang yang dah nampak makhluk berbulu tadi terus kemas beg. Tak cakap banyak. Jadi yang lain-lain tu jadi berteka-teki. Cikgu kenapa? Cikgu kenapa? Cikgu macam tu. Jadi akhirnya bila beramai sangat yang bertanya, cikgu dia cakap macam ni. Kita terpaksa balik malam ni sebab pelajar-pelajar perempuan kebanyakannya tengah histeria. Jadi kami tak boleh nak handle. Kita batalkan program kita akan buat di tempat lain di masa yang lain. Bila dengar penjelasan macam tu, semua bungkus baju malam tu juga diorang balik naik bas ke rumah masing-masing. Tak jadi camping. Dan itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi Ali. Walaupun dia tak mati dicekik ataupun dihisap darahnya, tapi bila berdiri dengan mata merah, berbulu, tinggi 2 meter, pandang ke arah dia, itu dah cukup menakutkan. Cerita kedua yang abang nak sampaikan ni disampaikan oleh seorang kakak. Abang panggil dia nama Kak Lina. Bukan nama, hampir dekat dengan nama sebenar, tapi bukan nama sebenar. Nama Kak Lina berlaku pada tahun 1992 dekat satu kampung di Perak. Cerita dia macam ni. Kak Lina ni waktu tu umur dia muda lagi lah, lebih kurang awal 20-an. Punyalah perasaan waktu tu nak bercinta kan. Akhirnya dia berjumpalah dengan seorang lelaki idaman kalbu. Lelaki tu dia kata tinggi ada, muka ada, maksudnya handsome lah kan. Handsome, kerjanya okey lah dia kata. Dan berkenalan lah dia orang berdua. Bercinta-cintalah dia orang berdua. Tapi lepas dah bercinta-cinta tu, akhirnya dia tahu rupanya lelaki tu adalah seorang janda. Duda. Laki tu seorang duda. Maaf abang tersilap. Ada anak, lupa pula, abang lupa. Anak dia lebih kurang 2-3 orang jugalah kalau tengok daripada ceritanya. Ada 2-3 orang anak. Tapi dia kata duda pun duda lah. Yang penting ada orang sayang dia. Ada orang yang boleh menjadi teman hidup dia. Sedih pula abang dengar. Jadi dia kata okeylah, dia orang pun si Kak Lina ni pun bawa lah, ni kat Perak ni, Kak Lina ni pun bawa lah lelaki tu jumpa bapak dia. Mula-mula bapak dia tak berapa nak berkenan sebab bapak dia kata ini duda, kalau boleh Lina carilah yang bujang. Jadi janganlah cari yang duda. Dia kata bujang sama bujang, dia kata. Tapi disebabkan Kak Lina ni memang dah semangat sangat nak berkahwin juga dengan lelaki ni, tak apalah, bapak dia restulah. Okey, tapi waktu tu dia belum lagi berjumpa dengan bapak mertua dia.
Jadi pertunangan pun dibuatlah, apa tu majlis persiapan pun dibuatlah semua. Okeylah. Jadi dengan kata lain, siaplah semua majlis. Jadi diorang ni semuanya persiapan semua dibuat selalunya kan dekat rumah perempuan kan. Ni ceritanya ada pelik sikit kan. Persiapan semua dekat rumah perempuan tau. Tapi yang jadi pelik cerita ni adalah permintaan daripada bapa suami dia, bakal suami dia, untuk mereka berdua menikah dekat rumah lelaki. Rumah lelaki tu dekat dalam negeri Perak juga, tapi dalam daerah yang lain. Seorang Ipoh, seorang dekat Kuala Kangsar. Contoh, abang tak boleh beritahu sebab benda ni bahaya. Nanti abang beritahu. Nanti abang beritahu kenapa bahaya. Jadi bila dengar macam tu, mula-mula Kak Lina rasa sakit hati. Sebabnya, mana pernah jadi lelaki buat majlis menikah. Selalunya, menikah mesti dekat rumah perempuan. Melainkan kalau si perempuan tu tak ada keluarga, tak ada mak ayah. Tapi memang menikah dekat rumah perempuan. Tak pernah terjadi alam menikah dekat rumah lelaki. Tapi tak apalah. Demi cinta punya pasal, Kak Lina pun turutkan apa yang di request oleh bapa mertua dia. Jadi malam tu dia orang menikah siang. Siang tu dia orang pun menikah lah. Pada waktu menikah tu lah barulah Kak Lina dapat tengok betul-betul muka bapa mertua dia. Tapi sekali pandang bapa mertua dia nampak macam agak menakutkan. Tapi dia tak cakap dengan suami dia. Dia nampak bapa mertua dia tu macam gatal. Sebab cara pandang dia, ekor mata dia tu macam tengok perempuan cantik. Macam tu lah kan. Tapi dia kata itu mungkin gerak hati dia. Dan dia tengok mak mertua dia pun dalam keadaan yang sangat tak mengizinkan. Sebab mak mertua dia lumpuh. Okay. Jadi menikahlah dia orang petang tu. Lupa abang nak ceritakan. Bila bapa mertua Kak Lina buat permintaan macam tu, dia jadi satu perasaan yang pelik tau. Ditambah pula waktu majlis bertunang tu, Kak Lina ni sempat berjumpa dengan keluarga perempuan suami dia. Maksudnya kakak-kakak, adik-adik ipar suami dia. Dan waktu perjumpaan tu, adik-adik ipar, keluarga perempuan suami dia ni cakap, Lina, kalau boleh janganlah kahwin dengan adik, dengan abang kita orang. Carilah orang lain. Mula-mula Kak Lina macam tak faham kenapa. Tak suka kat aku ke? Dia kata, tak, bukan masalah tak suka. Tapi untuk mengelakkan benda yang buruk berlaku, dia kata. Itu adalah ucapan salah seorang kakak ipar kepada suami dia. Waktu tu Kak Lina tak faham. Tapi lepas permintaan bapa dia macam tu, bapa mentua dia buat permintaan macam tu, dia rasa macam tak senang lah. Jadi di waktu hari pernikahan ni, Kak Lina bawa kawan baik dia. Cakap dengan kawan baik dia, kau jangan ke mana-mana, kau teman aku. Aku rasa macam tak sedap hati je malam pertama ni, kata. Jadi lepas menikah petang tu, malam tu kan malam pertama kan. Malam pertama, waktu tu lebih kurang pukul 8 malam. Suami dia ada dekat rumah bawah melayan kawan-kawan dia, kawan-kawan sekampung dia. Yang dalam bilik pada tu, waktu tu adalah Kak Lina dengan kawan baik dia. Tengah-tengah dia orang berdua ni berborak-borak. Ni nak masuk seram dia. Tengah Kak Lina berborak-borak dengan kawan dia, tiba-tiba pintu bilik dia orang dirempuh oleh seseorang. Dan terkejutnya diorang, rupanya yang masuk tu adalah bapa mertua Kak Lina. Waktu tu Kak Lina tak boleh nak cakap apa, tergamam dia. Dan bapa mertua dia mendekati Kak Lina betul-betul ada dekat depan muka. Sambil dia ambilkan jari, dia letakkan di tengah-tengah dada Kak Lina. Sambil dia cakap sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Abang buat lakonan semula. Kau kahwin dengan anak aku. Aku arahkan engkau melayan aku sama macam engkau melayan suami kau. Apa yang suami kau dapat, aku kena dapat benda yang sama. Lepas dia habis cakap macam tu, dia tusuk tengah dada Kak Lina sampai terasa sangat sakit. Dan selepas tu dia keluar daripada bilik. Pada waktu tu, bila dia keluar daripada bilik, baru Kak Lina sedar
apa yang berlaku. Kawan dia pun nampak, Kak Lina pun nampak. Sambil masing-masing rasa ketakutan. Rasa tak tentu arah. Jadi pada malam tu, memang dia telefon, Kak Lina telefon bapa dia dan ceritakan apa yang berlaku. Dan bapa dia kata mungkin itu adalah sejenis ilmu hitam. Jadi malam tu Kak Lina tak tidur dengan suami dia, Kak Lina tidur dengan kawan baik dia dalam bilik tu sebagai langkah berjaga-jaga. Tak pakai baju kain batik, pakai jin dia kata. Apa-apa yang penting Kak Lina pakai jin. Senang nak melompat keluar daripada rumah sebab dia rasa tak sedap hati. Okay. Jadi dia kata besok pagi dia bangun, dia memang planning nak balik rumah dia, nak cerita kat mak ayah dia apa yang berlaku. Lepas tu sebelum tu dia cakap dengan suami dia. Suami dia langsung tak terkejut. Suami dia cakap apa? Abang dah agak benda ni akan berlaku. Inilah puncanya abang dengan bekas isteri yang lama bercerai. Waktu tu Kak Lina masih lagi blur-blur apa benda yang dimaksudkan. Okey, nanti abang cerita. Jadi petang tu Kak Lina balik rumah bapak dia. Dia cerita kat bapak dia segala macam benda. Akhirnya petang tu juga bapak dia bawa pergi jumpa ustaz. Sebab waktu tu Kak Lina dalam keadaan yang sangat letih badan. Jadi ustaz pun beritahu sebenarnya yang berlaku itu adalah bukan sumpahan, susuk ataupun apa benda-benda macam tu lah. Dia masukkan sesuatu dalam badan Kak Lina supaya Kak Lina tak melawan apa yang dia buat. Tapi mujur Kak Lina bertindak memang cerdik sebab ada kawan dia tadi kan. Kawan dia mengingati lah. Jadi Kak Lina dapat keluarkan benda tu daripada dalam badan dia. Dengan kata lain, dia tak akan ikut arahan bapa mertua dia. Jadi selepas peristiwa tu, lepas dia berubat tu, petang tu, dia pun baliklah semula dekat rumah suami dia. Tapi waktu ni kawan dia dah tak ikut. Sebab dia yakin dia dah ada kekuatan berkat doa mak ayah dia. Bila sampai dekat rumah mertua dia, waktu tu bapa mertua dia macam seolah-olah manja-manja bertanya, Lina ke mana? Bapa rindu dengan Lina. Sejam dua tak nampak Lina, macam nak kiamat lah dunia ni. Ya cili aja mulut orang tua macam ni. Emosi abang cerita ni. Okey, kita sambung. Lepas tu Kak Lina pun cakap tak apa dia balik rumah bapak dia sekejap. Okay. Jadi Kak Lina pun nak pergilah mandi. Waktu ni suami dia dekat rumah bawah betulkan kereta. Pengantin baru kan kereta. Jadi bila dia nak masuk bilik air nak mandi, rupanya bapak mentuanya ikut. Sama-sama nak masuk dalam bilik air. Tak ke huru-hara. Lepas tu Kak Lina pun sedang meloncat. Kak Lina keluar pada bilik air. Dia cakap kalau bapak nak masuk dulu, bapak masuk. Uruskan bapak punya urusan dulu. Lepas tu baru saya masuk. Lepas tu bapak dia cakap apa? Bapak tak buat apa-apa. Bapak nak ambil air je. Okey lah. Tak apalah. Lepas bapak dia ambil air, keluar, dia pun baru masuk bilik air. Waktu tu Kak Lina cakap dia mandi pakai baju. Memang tak beranilah dia mandi buka baju. Memang dia salin baju pun dalam keadaan yang berhati-hati. Sebab dia kata dia perasan dekat dinding-dinding rumah tu macam ada orang yang memerhati. Sebab kita dah fobia kan. Okay. Baru nak masuk ceritanya. Sejak daripada itu Kak Lina punya hidup kucar kacir. Diorang pun lepas kahwin berpindahlah dekat satu rumah. Rumah tu sebenarnya rumah suami dia. Waktu suami dia bujang, suami dia duduk rumah tu. Tapi bila dah kahwin, Kak Lina pun ikutlah duduk rumah yang sama. Malam pertama Kak Lina duduk rumah tu, malam tu, lebih kurang pukul 1 pagi lah. Tiba-tiba Kak Lina dengar bunyi pinggan jatuh. Dia kata pinggan yang jatuh tu adalah pinggan plastik. Jadi disebabkan dia ketakutan, dia kejut suami dia. Sebab dia kata dia bukan dengar dalam keadaan yang dia sedar dengan tak sedar. Dia kata dia memang sedar. Memang bunyi pinggan jatuh. Bila suami dia cek, tak ada pun pinggan jatuh. Malam kedua pula Kak Lina dengar orang menumbuk lesung batu. Duk, duk, duk macam tu. Dan bunyi tumbukan lesung batu tu, ritma dia sama. Duk, 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 duk macam tu. Jadi disebabkan ketakutan untuk malam yang kedua ni, Kak Lina beritahu dekat suami dia cek memang tak ada orang pun tumbuk lesung batu. Suami dia tak dengar, Kak Lina seorang dia dengar. Jadi bila dah teringat macam ni, dia yakin
Mungkin ini adalah disebabkan oleh ayah mertua dia, bapa mertua dia dah masukkan sesuatu. Walaupun ustaz tu dah dapat keluarkan, tapi mungkin tak semua keluarkan. Dan sejak daripada itulah Kak Lina senang nampak benda-benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang dekat dalam rumah melintas benda putih. Waktu tu dia kata dia terkejut sangat-sangat. Dah lah dia waktu tu dia disuruh rumah, dia tak bekerja. Pernah sekali pula dia nampak benda tu bergayut dekat alang-alang pintu. Ya Allah, dia kata waktu tu suami dia tak ada. Walaupun siang dia rasa nak terkencing, nak terberak. Hidup dia huru-hara sebab setiap hari nak tidur diganggu ada dekat sebelah, depan mata. Lepas tu dia nak pergi bilik air, benda tu menjengah dekat pintu bilik air. Macam-macam benda dia kena. Dan dia akhirnya tak tahan, dia cerita dekat suami dia. Dan apa yang membuatkan dia dan disebabkan dia cerita dekat suami dia tu, suami dia pergi telefon bapa mertua dia, dia orang jadi gaduh. Sebab suami dia tahu itu adalah angkara bapa dia sendiri. Bapa dia biasalah dia akan cakap mana dia gitu. Orang yang rasa macam tak bersalah kan, pelik dia tengok. Okey. Masa tu bapa mentua dia lebih kurang 60-an lah macam tu. 60-an. Lepas tu, okeylah, benda tu berlarut-larut. Setiap hari Kak Lina mesti ada kena gangguan. Dan gangguan tu semua buatkan Kak Lina jadi stres. Akhirnya Kak Lina pun mohonlah kerja. Dapatlah kerja dekat-dekat dengan rumah dia, kedai buku. Dan Kak Lina pun diberi tugas menjadi cashier pada masa yang sama jaga store. Tapi lain pula ceritanya bila datang dekat tempat kerja tu. Dia selalu menjadi bahan untuk bos dia marah. Bos dia menyampah dengan dia, kawan-kawan dia menyampah dengan dia, sampaikan dia stres pula kat tempat kerja. Dia ni seperti seolah-olah dah terkena sesuatu yang membuatkan orang tak suka dengan dia. Disebabkan tu dia pun berceritalah dengan bapa dia, dengan mak dia. Dia orang bawalah Kak Lina pergi berubat. Bila berubat, orang tu beritahu memang betul, dia kata ada sesuatu yang mengacau Kak Lina. Pada masa yang sama, di kalangan pekerja-pekerja dekat dalam kedai buku tu, ada yang mengamalkan ajaran sesat. Jadi dia pun turut sama, tambah perisa pada Kak Lina, menguji keberanian Kak Lina. Dan disebabkan tu Kak Lina nampak stres sangat-sangat, dan akhirnya dia berubat dan terus berubat. Dan disebabkan dia punya kekuatan dalaman tu okey, maksudnya cukup kuat, dengan dia amalkan zikir, dan orang-orang yang katanya mendengki dengan dia pun berhenti kerja. Bila dah berhenti kerja, dapatlah Kak Lina bekerja lama sikit kat tempat tu. Tapi tujuan dia kerja adalah untuk tak nak duduk rumah. Sebab setiap kali dia duduk rumah, dia mesti kena macam-macam. Kadang-kadang dia kata dekat depan rumah, nak masuk rumah tu pun ada benda yang tunggu dekat tepi pintu. Dia dah jadi takut, dia kata. Okey, benda tu berlanjutan. Bila satu hari diorang ni, Kak Lina masuklah dalam satu WhatsApp group, berjumpalah dengan kawan-kawan reunion. Tak jadi cerita adalah seorang lelaki tu memang terpikatlah dengan Kak Lina, kawan sekolah lama. Tapi Kak Lina marahlah sebab Kak Lina cakap dia dah ada keluarga, Kak Lina pun dah ada keluarga, walaupun dulu dia pernah bercinta, tapi tolonglah jaga privasi masing-masing. Tapi lelaki tu tak puas hati, dia hantar benda-benda gaib ni pada Kak Lina. Dan tadi Kak Lina dah nak baik, dia kata, tapi dah kena hantar macam ni, bertambah pula lah lagi teruk dengan bapa mentua dia hantar. Tapi Kak Lina tak putus asa, dia berubat. Dan akhirnya dia berubat punya banyak kali berubat. Kak Lina kata dia macam ni, dia kalau kita nak berubat, orang tu berubat, tapi kita ni kena ada pertolongan dari diri sendiri. Tak boleh orang tu ubat, kita ni macam nganga macam tu je. Dia kata tak boleh. Dia kata kita pun kena ada persiapan dalaman, zikir-zikir, selawat-selawat, semayang-semayang malam. Dia kata kena ada kekuatan dalaman, barulah ubat tu menjadi. Dan kesan daripada benda ni, akhirnya Kak Lina boleh nampak sesuatu yang dia tak jangka dia boleh nampak. Dia memang senang-senang nak nampak alam sebelah, terutama kalau ada saka-saka yang duk bertenggek dekat tuan dia. Satu hari Kak Lina pergi hospital. Dia kata dia nak pergi berubat sebab bukan berubat, anak tiri dia accident.
Lepas tu dia nampak salah seorang makcik tu dekat pinggangnya dililit ular. Dia kata bukan ular yang siluman-siluman antara nampak dan tak nampak. Tak, ular ni memang jelas warna hitam melilit pinggang. Tapi Kak Lina tahu itu adalah saka keturunan makcik tu. Cepat-cepat dia pergi jumpa dengan makcik tu. Daripada jauh dia cakap, "Makcik pergi berubat, kat pinggang ada benda," gitu. Lepas tu makcik cakap, "Entahlah, makcik pun sakit pinggang selama-lama alam ni." Jadi Kak Lina sejak daripada tu dia yakin apa yang dia nampak selalunya pada orang-orang ni adalah saka-saka. Dan mengikut cerita Kak Lina, benda tu masih lagi sampai sekarang ada. Dan kadang-kadang dia boleh handle, kadang-kadang dia tak boleh handle. Tapi itu semua berpunca daripada bapa mertua dia. Dan abang pun tanya, dah bapa mertua Kak ni ada lagi ke tidak? Sehat Jo. Orang tua tu dah dekat umur 100 tahun. Masih lagi mandang-mandang anak dara dari licin. Gitu. Gila kan? Okey, abang nak beritahu kenapa bapa mertua dia macam ni. Sebenarnya Kak Lina cakap bapa mertua dia dipercayai mengamalkan ajaran yang bertentangan daripada ajaran agama kita. Jadi maksudnya manggil-manggil setan lah, berdamping dengan syaitan. Bapa mertua dia. Sebab itulah bapa mertua dia salah satu cara untuk menguatkan ilmu dia adalah dengan dengan berhubungan dengan perempuan-perempuan muda. Itulah salah satu cara dia. Dan kata Kak Lina, orang kampung tu memang dah sedia maklum dengan perbuatan si bapa ni. Tapi nak buat macam mana, setiap kali cuba cari bukti, bukti tu hilang macam tu aja. Terima kasih dan dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita kali ini dapatlah memberi iktibar pada kita semua. Janganlah kita berdamping-damping dengan makhluk alam sebelah. Nanti kubur sempit. Susah kita nanti. Terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.